Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka yang berbahagia saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, pengurusi dan ahli dan kuasa surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama himpun di surau ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan kita ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedia maklum bahawa masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 35 hari setahun, dan 60 tahun umur umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur itu tak sama umur orang zaman-zaman dulu. Kalau zaman Nabi Ibrahim dulu umurnya panjang-panjang, zaman Nabi kita 2000 tahun lebih, 2000 sebelum Mesih Nabi Ibrahim. Bermakna sampai sekarang ni Nabi Ibrahim kita 4000 tahun. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Nabi yang ketiga. Nabi Ibrahim lahir 2200 lebih tahun sebelum Mesih. Nabi Isa kita 2000 tahun lebih, bermakna Ibrahim itu 4000 tahun lebih. Kita lihat bintang datang juta tahun, bintang datang juta tahun dalam dunia. Manusia tak lama. Orang zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh dulu ni umurnya 950 tahun. 950 tahun. Orang kaum Ad tingginya macam pokok kelapa, 70 juta. Hebat-hebat orang zaman dahulu. Tetapi oleh kerana kaum-kaum dahulu yang Tuhan beri umur panjang, badan pun panjang-panjang, umur panjang, orang pun panjang, mereka otak tak panjang. Zaman Namrud, Nabi Ibrahim, bapa dia Azar, namanya Tarikh, menyembah berhala. Padahal zaman Nabi Adam dekat dah. Nabi Adam, Nuh. Zaman Nabi Nuh pun umat ketika itu tak nak ikut Nabi juga. Itu sebabnya tinggal bayang, umurnya panjang-panjang, badan panjang-panjang, otak tak panjang. Semua lingkup dah. Zaman Nabi Nuh pun lingkup, Nabi Ibrahim pun lingkup. Namrud itu pun menyembah berhala. Dia sayangkan berhala-berhala itu kerana datuk nenek moyang mereka menyembah berhala. Walaupun mak bapak mereka tak fikir benda itu tak beri manfaat, tetapi otak mereka tak jalan. Itu kita benungkan pula. Itu orang zaman dulu. Kita pun kadang-kadang nasib baik kita ni orang Islam, nasib baik.
Tetapi apabila kita jadi orang Islam, kita mesti fikirkan dulu. Kita jadi orang Islam ni, ilmu kita banyak mana ada. Amalan kita yang kita laksanakan Tuhan terima tidak. Banyak manakah amalan yang kita buat, banyak manakah ilmu yang kita ada untuk bersiap-siap untuk beramal. Pasal kebenaran itu mesti ada 4. Kebenaran mesti ada 4. Yang pertama, tahu kebenaran. Yang kedua, mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran. Dan yang keempat, sabar dalam kebenaran. Boleh ingat? 4. Ingat kan? Kita ingat. Kita ulang dari sini. Yang pertama, tahu kebenaran. Yang kedua, beramalkan kebenaran. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, sabar pada kebenaran atau istiqamah kebenaran. Pasal kadang-kadang bila kita tak sabar, itu yang rosak. Dah rasa macam temu pula. Ilmu habis, tinggalkan kebenaran. Sebenarnya dalam wal asri, innal ladzina amanu illa ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka yang tak rugi, yang pertama yang beriman, yang kedua beramal saleh, yang ketiga pesan berpesan untuk kebenaran, yang keempat pesan-pesan untuk kesabaran. Dia kata wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa atau waktu asar. Pasal apa Allah bersumpah dengan masa? Pasal masa itu kadang-kadang terlupa kita. Masa yang Tuhan beri itu terlupa. Ada iklan berjalan, masa untuk lupakan waktu. Sebab iklan mereka. Sebabnya alhaakumut takatsur, kamu dilekakan oleh sibuk memperbanyakkan harta. Sibuk, tak tahu mengapa sibuk, sehingga tak sempat untuk nak beramal. Masa yang untuk yang diberi oleh Allah Ta'ala tu rasa tak cukup. Pasal sibuk dengan menjaga harta. Harta yang dicari itu pun nak buat apa? Tak tahu mana. Pasal banyak-banyak harta itu hanya gila dengan harta saja. Contohnya, contoh kisah. Itu kisah satu orang berjalan dengan Nabi Isa AS, Nabi Isa. Tapi yang heran, dia tak kenal yang itu Nabi Isa, tak kenal. Dia berjalan dua, bawa roti tiga. Dalam kata Nabi Isa, kata makanlah. Dia makan dua. Dia bagi Nabi Isa satu, yang lain cuma 1,5 lah, kan? Ingat adat makan. Kita adat makan ada. Dalam Ihya Ulumuddin menceritakan bab adat makan. Makan ramai-ramai, ada adab dia. Jangan lebih makan dari kawan kita. Kalau orang tua makan, biar orang tua ambil dulu. Ingat. Dan ambil lauk yang terdekat kita dulu. Jangan berhenti makan sehingga orang itu berhenti makan. Nampak ada banyak ada. Kita nak makan, kita berhenti dulu. Malu orang sebelah tu. Dia nak makan, malu aku berhenti dulu. Sakit hati dia. Gampang berhenti kan. Nampak? Ini itu ada makan. Jangan berbasuh tangan sehingga orang itu berhenti makan. Cuci sikit dulu nak jadi hati. Dan sekarang kita air di tangan sudah kita faham. Itu habis. Jadi Nabi Isa pun makan satu, dia makan dua, yang dia makan 1,5. Ni Nabi Isa tanya, roti yang lagi satu mana?
dia balik tahu. Dia makan orang tu. Jalan sampailah jumpa seekor kambing. Nabi Isa pun sembelih kambing. Dah sembelih mati kambing. Tiba-tiba hidup balik kambing. Hidup balik. Heran kawan. Kambing mati hidup balik. Kau heran tak Nabi Isa? Heran. Kau heran tak ada orang jumpa hotel macam tu? Dia buat tak tengok. Jalan-jalan jumpa sungai. Tak bisa pijak sungai, elok macam pijak simen ni. Dia pun heran. Dia pijak simen, dia boleh pijak sungai. Balik, kau heran tak? Kau heran tak ada hotel di situ? Dia buat tak tengok. Jalan-jalan jumpa emas, 3 buku emas, besar-besar emas. Kata Nabi Isa, tak apa. Kau satu, aku satu. Yang lagi tu, yang lagi satu diberi orang yang ambil roti itu. Saya ambil roti itu. Mengaku dia pasal itu dunia pasal. Kemudian kata Nabi Isa beginilah, kau ambil hati tiga takut tak ada. Inilah hadis Nabi Isa akhir. Nak cerita hal dunia tadi. Datang 3 pompa, dia pompa 3 habis. Mati kawan saya yang dapat mati dia, mati dia. Dibunuh oleh pompa tadi. Pompa pula elok 3 orang. Pompa kan kau satu, aku satu, kau satu. Kau semua satu. Sebelum kita bawa emas ni balik, eloklah kita makan dulu. Bila pergi seorang dia tua tunggu, takut orang curi ni kan. Boleh pergi seorang. Pergilah pergi roti. Berdua tunggu situ. Dia kata kalau kita bunuh kawan kita tu, kita dapat seorang 1,5. Dan boleh jahat dan boleh berikut. Kalau kita bunuh kawan kita tu, kita dapat seorang 1,5. Bila kita bunuh je kawan kita tu, kawan kita roti, balik saja. Bawa roti. Sampai situ, dibunuh ni kawan. Mati kawan yang belum roti. Tak besar-besar. Dia rebut ke emas tu. Maka roti menemukan roti, dimakanlah roti tadi. Pasal dah lapar roti. Rupa yang pergi tadi pun, kalau aku racun kawan tu, aku dapat 3. Akhirnya 3 mati. Dunia apa? Dunia dah dapat, akhirat dah dapat. Sama dengan sebuah cerita di Ipoh. Ipoh, seorang India, dia cedi, kaya, dah simpan duit banyak, untung saya banyak. Akhirnya dah mula sayang duit kontrol dia, bukan dia kontrol duit. Bila isteri nak duit, dia marah. Aku simpan duit betul-betul, kau nak senang-senang nak duit. Marah dia. Tak pakai duit lah. Duit banyak, tak pakai-pakai, sayang. Akhirnya dia pun tapi gantung. Dia tak pakai dia lah. Isteri minta tak pergi, anak minta pergi. Jumpa doktor. Doktor kata awak kena operate, bayar 100,000. Marah dia betul. Gila. Saya simpan duit betul-betul, nak operate pula. Tak operate. Akhir ringkas ceritanya, lumpuh dia. Duit tak pakai duit. Lumpuh. Duit dah, bank pun dia tak kaya. Simpan duit dalam rumah. Dia buat peti gitu. Rumah kampung je. Simpan duit dalam peti. Dan lumpuh tu, isteri baru buka. Baru boleh buka. Dan lumpuh. Tengok-tengok duit ni makan di anak-anak yang habis. Itu duit. Dia pesan kan, jangan kelangkam pun cari duit. Man arada dunia
kata Imam Syekh Al-Jalani, man arada dunya wa ikhtara al-akhirah, Allah itu kuat. Barang siapa yang sibuk cari dunia, lupa akhirat, utamakan dunia akhirat, konsekuensi 6 siksaan. Yang pertama, fa'amul laisa lahu muntaha, angan-angan tak habis. Mau sibuk cari duit, cari dunia, lupa akhirat. Bal tu'thiruna hayatad dunya, bahkan kamu utamakan hidup dalam dunia. Yang pertama, kelang kabut cari duit, siang malam, pagi keluar, malam balik. Tak ke masjid, tak ke surau, sembahyang pun tak payah, mengaji pun tak payah, baca Quran pun tak payah, wirid pun tak payah, zikir pun tak payah. Dunia sibuk siang malam, angan-angan. Mau lagi. Betul Nabi kata, kalau sesungguhnya Allah Ta'ala bagi kita emas dua lembah emas, tak cukup. Orang tinggi. Ingat sejarah di Terengganu dulu, orang gali lembu emas. Mula-mula gali dapat. Gali dapat. Orang azan Jumaat, tinggal di sembahyang. Besok minggu depan kita juga. Minggu depan dah ustaz, gali-gali tak dapat. Bimbang. Kalau aku tinggalkan tempat ni, orang lain gali, tak sembahyang Jumaat. Gali. Akhirnya runtuh tanah, timbang, mati. Bangkai dapat emas. Itu ingat. Jadi kita jangan terlalu sibuk macam tu. Sibuk. Agak-agak makan bercara yang keping saja lah. Agak-agak. Boleh makan 4 keping, 10 keping. Orang kaya. Makan banyak macam ni. Saya orang kaya makan banyak. Lebih kadang-kadang doktor tak boleh makan pun ada. Satu pertandingan makan canai di Melaka, canai makan 20 keping, menang dia. 20 keping makan canai. Lepas makan canai 20 keping, menang dia. Ini baik, mengelembur pun mati. Kalau duit banyak makan agak. Siap doktor tak bagi kita makan. Boleh makan nasi dan jangan awak manis. Lagi jangan awak tahu. Udang lagi okey. Gula tak mampu. Doktor saya nak makan apa tu doktor? Awak makan gula roti je lah. Duit banyak. Satu orang kaya di Kuala Lumpur ni, pergi bekas, saya ajak makan kambing pun takut. Saya sebut orang kaya kita kenal semua. Saya sebut kita Tan Sri, kambing kita, takut mampu ni. Nampak? Takut mati. Itu pun banyak. Jadi maksudnya, yang pertama, kalau kabut cari duit, angan. Yang kedua, wahisul ghalib laisa qana'ah. Yang kedua, loba yang tak habis-habis. Mau lagi. Tak cukup. Itu balasan Allah Ta'ala yang kedua. Mengapa jadi begitu? Pasal sibuk dan dunia. Walhabut kadur hatta zurtumul maqabir. Kamu lelaikan sibuk nak berbanyak, nak bermegah-megah, sehingga kamu mati habis. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, itu pun kadang-kadang. Nabi a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 70 je. Ingat.
umur kita, Tuhan bagi yang pertama sekali dah lahir saja, sunat kita azankan, bukan 7 hari disamankan, diangkatkan, diberi nama berbudak. 7 tahun start suruh sembahyang, 10 tahun pukul kalau tak sembahyang, 15 tahun balik, 25 tahun kahwin, 40 tahun matang, 55 tahun, sekarang dah 58 tahun kan, pencen, 60 tahun standby. Ingat tu. Umur 40, kalau tak berubah payah nak berubah. Pesan umur 40 mesti beramal, mustahil. Sebenarnya sebelum itu lagi, dan sampai 40 jangan lambat. Terlajak 41 tak berubah. 40 tahun itu tahap menghabiskan. Maksudnya kalau tak berubah, tak berubah. Takut. Dan Nabi kata barang saya umur 40 tahun, selamat 3: gila, sopak dan kusta. Itu selamat. 40 tahun selamat daripada gila, sopak dan kusta. Kalau gila juga salah dia tu. Pasal kan dipesankan sesungguhnya orang yang berakal mesti semayang, kan? Balik berakal Islam mesti solat semayang. Kalau tak berakal tak wajib semayang. Itu orang gila tak wajib semayang dan tak ada undang-undang. Tapi dari awal ni kalau dia tak gila, tak semayang, masa gila kira tak semayang. Masa dia balik dia tak gila semayang. Sampai masa gila dia kira semayang. Walaupun dia tak semayang, dia ada pencet. Itu sebabnya orang yang berakal balik Islam kena semayang. Orang tak berakal tak wajib semayang. Orang gila tak wajib semayang. Orang tak semayang, orang gila. Kalau faham kan? Saya boleh faham. Yang kedua, wahai Rasulullah SAW yang sibuk mencari, tak cukup. Bila saja tanya orang yang 1 bilion, bukan juta, 1 bilion, tanya dia apa dia kata, jangan nak laburkan. Kita kata lagu dia 9 tidur je. Orang ada 1 bilion tu dia tak akan cukup, dia mau 2 bilion, 3 bilion, 10 bilion. Itu sebab orang yang kaya-kaya ni yang kita pun sayang dia mau lagi. Yang untung siapa? Bank untung. Bank yang untung, dia tak untung apa, dia hanya tengok nombor je. Juta, suka tengok nombor. Kadang-kadang oleh kerana terlalu banyak duit, takut macam-macam yang. Satu kawan daripada Johor, dia tak ada Malaysia, takut orang rumah ni, tak tenang hidup. Contoh bayang, seorang miskin duduk di tepi kedai tidur, senang tidur, minyak tidur, pun tak ada duit, senang tidur. Yang ketiga, wa ukhidha min halawatil ibadah. Yang ketiga, dicabut darinya kelazatan beribadah. Ramai dah tak sedar. Pasal sibuk sangat. Tengah sembahyang pun teringat ingatkan duit. Itu sebabnya kita tengok kita kuat tak kuat iman, sembahyang di masjid. Sembahyang masjid kita banyak hal. Imam slow. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak agak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nama
mampu imamnya. Tak larat. Pasal sebabnya kita bila sembahyang mesti tinggalkan hal lupakan dunia sekejap. Sekejap je 5 minit. Jangan ingat dunia. Itu sebabnya undang sembahyang. Kalau kita nak makan, kita makan dulu, undang je. Tengah-tengah lapar, walaupun dah kamat, kena makan. Nabi kata, idza wudiyal asya wa uqimatus salat fabda'u bil asya. Apabila kamat, makanan terhidang, makan. Nabi tahu perangai kita. Boleh kita makan agak-agak. Kok lapar ni? Imam selalu kita nak berhenti ini. Tengah-tengah sembahyang, lalu kucing lalu. Habis. Kucing tak usah apa pun. Makan, kena makan. Tidur, kalau mengantuk, tidur dulu. Undang sembahyang. Pasal supaya sembahyang tu khusyuk. Ingat betul-betul. Lupakan dunia. Kalau kain dulu di ampayan, hari nak hujan, angkat kain dulu. Nanti tengah dia di dapur, dia dimasak. Sekarang ni senang sikit lah, dapur dan masak dia berdiri tu kan. Kalau dulu lah. Allah Ta'ala memang suruh kita masuk dia sebenarnya. Dia bagi mudah. Itu sebabnya Tuhan bagi kita rehat. Itu sebabnya apa kita sembahyang, hal dunia ni lupakan sekejap saja. Kita ada masa berapa? 24 jam. 1 jam sembahyang, 23 jam itu dunia. 1 jam dia sudah. Takkan tak boleh. Tengah-tengah sembahyang ingat betul. Jadi kita kata Allahu Akbar, ingat dulu dunia. Tarik balik. Ingat akhir sekejap. Raun kan? Hati raun. Aku sembahyang jadilah. Pasal Tuhan kira sembahyang kita berapa kali, berapa lama kita ingat Allah Ta'ala sembahyang. Itu Tuhan kira. Mungkin pernah seberapa nak lepas 10. Lupakan sekejap. Itu sebabnya kita kalau khusyuk, payah nak khusyuk, sembahyang di bersurau. Boleh tumpang khusyuk orang lain. Kalau siapa tak khusyuk, boleh tumpang khusyuk orang lain. Tapi jangan nak kita bermodal lah. Kalau kita khusyuk, tumpang sebelah. Benar. Patutkan. Yang takut lagi, yang ketiga, yang keempat, yang di akhirat pula ditarik nyawanya amat berat. Takut. Kita doa Allahumma hawin anna fi sakratil maut, ya Allah mudahkan aku waktu menghadapi mabuknya mati. Nabi nak berdoa Nabi, Allahumma inni ala ghamaratil maut. Nabi doa Allahumma inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi susahnya mati. Kita takut mati semuanya. Pas cabut nyawa tu. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Demi malaikat cabut nyawa orang-orang kafir, rentaknya je. Tak ada kesiap langsung. Kita tak nampak lah sakit, tak nampak. Wan-nashitati nashta. Demi malaikat cabut nyawa orang beriman, lemah lembut pun sakit. Lemah lembut pun sakit mati. Ingat sejarah Nabi Allah Isa AS. Allah Isa AS satu hari dia balik hidup rumah mati. Kata puak-puak kafir ni, alah, dia kata dah mati hijab apa tu, percaya orang dalam mati. Jadi kubur Sambeno. Sambeno maknanya bapaknya anak Nabi Nuh. Bermakna sudah 2000 tahun dulu mati. Saya kubur dia. Nabi Isa pun panggil, wahai Sam,
terbongkar kubur dia. Bangun sambil anak Nabi Nuh. Tengok beruban kepada dia. Nabi Isa pun berkata, wahai Sam, setakat yang aku tahu kau mati itu tak beruban kepada kau. Kenapa beruban kepada dia? Panjat aku. Ini aku dah hari kiamat dah. Hari kiamat besok, kanak-kanak baru lahir pun beruban. Takut dari kiamat. Kelang kabut dunia ni, betul kelang kabut. Kanak-kanak baru lahir pun beruban kepada apa yang kita dah tua lagi beruban. Beruban kepada Nabi. Aku terberanjak, dia kata. Aku kan sudah hari kiamat. Pasal kiamat kan panggil, lompat panggil kubur. Bagaimana keadaan kau sekarang? Cukuplah aku mati sekali dia. Sakit mati terasa-rasa merah. Sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun dah mati, mas terasa sakit mati. Itu minta doa, Allah mahawin anna fi sakarat. Minta Allah Ta'ala lembutkan waktu cabut nyawa. Minta malaikat, Tuhan tolong kita. Cabut nyawa tu slow sikit, slow sakit. Ingat sejarah Nabi Siti Maryam. Siti Maryam waktu dia berpuasa, Nabi Isa pun turun dari bawah dekat Lubnan tu cek makan. Mak ni pun tidur, Siti Maryam tidur. Gak mak, orang dah buka dah, tengok dah meninggal. Nabi Isa dah meninggal bumi lah. Malam tu Nabi Isa pergi kubur dia, tanya, wahai ibu, apa khabar mukjizat Nabi Isa? Cukuplah dia, aku masih terasa sakit kenal dia. Dah mati, masih terasa sakit. Jadi kita kena takut kan mati. Kita ingat yang mati setahun 70 kalinya. Kita jangan suka je fal dan tak boleh berdirah, ketawa sikit-sikit tak apa, menangis banyak. Pasal ingatkan kematian ni amat menakutkan sebenarnya. Kita bukan takut mati tu, menghadapi mati tu takut. Macam Hamka lah, dia kata, tanya bapak dia kena dipun suruh kere menyimpang tali. Bapak tak takut kena pancang leher. Aku tak takut dia kata leher. Yang aku takut selepas kena pancung leher itu yang aku takut. Maksudnya mati takut. Belum tak takut, mati tak takut. Misalnya yang paling kita menakutkan waktu menghadapi muka Nabi besok, itu tak. Maka persiapan kita itu apa yang kuat? Persiapan tak mati. Kadang-kadang kita lega, suka je, kita tak timbang. Mati itu datang mengejut kita. Kalau mati tahu tak apa, mati tak tahu bila-bila. Bila tidak tahu bila-bila, mesti siap-siap. Macam kita dua pegawai pejabat kata, awak bila-bila akan berjalan Kedah ni. Seorang kata, ya boleh bila-bila tahu. Kan? Yang seorang siap-siap baju, semua siap-siap. Dah pegang. Malam telefon. Sekarang tolak. Ayo. Saya dah siap lagi. Saya bisa dulu. Yang seorang ini, saya berpikir sekarang saya dah siap. Itulah kita. Maksudnya sekarang ni kita dah siap-siap dah untuk berhijrah ke akhirat. Tak tahu bila. Maka kita beramal, tiba-tiba sampai masa ajal mencapai. Zaja ajrullah yastakrimun. Habis sampai ajal, seminit pun tak boleh, dulu tak boleh, bulan pun tak boleh. Tepat. Tapi kita amat gembira kalau akan mati, persiapan dah. Tak ada masalah. Macam saya kata, kalau bos kata tolak sekarang boleh tolak. Tak ada siap. Tak ada kata apa. Kalau seorang lagi, Allah saya tak siap lagi. Saya kan saya besar.
Itulah kita dah pesan supaya beramal supaya kalau mati siap. Tak guna. Pak Imam kita pegang kandil. Kan orang mati pegang kandil. Apa kita kata main ni? Orang kata baik kan? Kalau dia baik atau tak baik, tak munafik kita. Betul tak? Dia jahat tak semayang, suruh anak. Bila mati kita kata baik dia. Banyak benda. Baik ke dia? Dulu dia tak pernah sembahyang belakang tu lah. Dia duduk depan dia sekali. Ingat? Ialah orang Islam ni baik. Doa kan. Bila mati je tak sembahyang pun kenduri kan? Itu lah yang boleh buat. Dia kalau tak sembahyang kenduri pun tak kena. Pasal kenduri itu sunat. Kalau sekiranya kita ada kain koyak, tampal, kain tak ada, tampal apa? Sembayang mungkin dia sembayang sikit-sikit, mungkin ada cuai-cuai banyak, tertampung doa, tampung doa, mudah-mudahan saja. Kalau sembayang tak ada, yang untuk siapa? Orang masjid akan beri. Ya? Ada orang meninggal. Untung 3 hari tu macam beri 3 hari 7 hari 40 hari 1 hari orang masjid terus-terus tu dah lama dah orang mati. Jadi sekarang masa dah tak ada. Masa untuk nak suka-suka tak ada. Masa untuk beramal dah tunggu. Ikmal lidudia kakak annaka ta'ishu abadan wa amal li'akhiratin ka'annaka tamutu abadan. Beramal untuk dunia serasa-rasa hidup lama, tapi beramal untuk akhirat rasa nak mati besok. Jangan kita nak ada risau persiapan akhirat tak ada. Mesti banyak persiapan, mesti banyak. Kita mesti ada dua, takut dan harap. Takut amalan yang kita buat Tuhan tolak, tetapi kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala. Harapan, doa jangan lupa. Tiap-tiap kali sembahyang jangan lupa doa. Pasal rahmat Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang rajin doa. Kita sembahyang kita belum tahu sama Tuhan terima tidak tahu. Memang khusyuk pun kurang, syarat pun tak ikut, rukun pun tak ikut, tamanah pun tak ikut, banyak tak ikut. Terus sebab sembahyang ni kena khusus balik kadang-kadang. Kita tak tahu mana kekurangan yang kita buat, tak tahu. Bila kita buat tu confident, mudah-mudahan Tuhan terima. Jangan arah Tuhan semua sayang Tuhan terima besok. Jangan. Kita mesti bimbang, takut, risau. Sembahyang. Kalau sekiranya kita ni rajin sembahyang sunat, menunjukkan yang Tuhan terima dah. Itu tanda-tanda. Kalau kita rajin macam puasa sunat juga, barang saya puasa 6, menunjukkan puasa Ramadan Tuhan dah terima dah. Tanda lah. Kita tahu juga. Barang siapa puasa 6, menunjukkan puasa Ramadan Tuhan dah adil. Tetapi tak boleh tuan-tuan kata orang puasa 6 tuan terima, tolak tak. Puasa 6 tak maksud tuan tolak tu. Tak, tanda saja. Macam kalau orang mati kan, tandanya belum kena dari tubuh. Tanda belum kena dari tubuh. Yang kedua, kaki dia tubuh. Yang ketiga, dia bawa tangan di sini, tanda dah mati. Tanda belum tahu. Sama di sini, nadi sini baru berhenti 40 hari. Dia tanda di sini, nadi di sini, tanda betul sini. Kita punya sini. Di sini kalau berhenti
lagi 40 hari. Cuba rasa. Saya ada lagi. Itu sepesankan tuan sekalian. Boleh diusaha. Berapa dah? Jam saya tak ada kat alam pun. Boleh tunggu lagi? Boleh ya? Tunggu dah saya nak balik. Itu dia. Jadi maksudnya persiapan sekian. Kita tahu Tuhan janji akan ini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, surga firdauslah balasannya. Itu yakin ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita yakin kita duduk dunia ni hanya transit saja, sementara saja. Hidup yang sebenar, itu ingat. Diingat kafa bil mauti wa'za, cukuplah dengan mati sebagai pengajaran. Tengok kawan-kawan dah seorang meninggal. Giliran akan sampai pada kita tak tahu bila itu akan tetap sampai kepada kita. Jangan tengok orang mati je. Itu sebab bila kita tengok orang mati, jangan tengok matinya orang tu, tengok kematiannya. Tengok mati, apa dia mati? Kematian ni maksudnya kematian itu akan berpindah seorang tak tahu. Akan sampai masa untuk kita pula bila agaknya aku mati pula. Sebabnya kita kena dua mata lahir, mata batin. Tengok sahabat, tengok lahirnya, tengok batin, tengok aksiden. Itu aksiden itu lahirnya, batinnya tengok tak tahu balasan Allah Ta'ala mengapa dia. Dan yang kedua, satu hari nanti aku pula akan sampai semacam orang tu juga mati. Ini kan kebakaran, apa-apa musibah. Terus sebab bila musibah berlaku, rumah kita tak bakar, apa kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bersyukur Allah pasal rumah tak terbakar. Bukan syukur kerana kita terbakar, syukur rumah tak terbakar, ingat. Syukur rumah tak terbakar, bukan syukur kerana terbakar, ingat. Ini kan itu pesanan kita, supaya kita ni tak akan berani tinggalkan ibadah. Ingat, pada siapa dengan satu waktu sembahyang masuk waktu 80,000 tahun. 80,000 tahun, bukan 80 tahun, 8 hari pun jangan, 8 jam pun jangan, 8 minit pun jangan, 8 saat pun jangan. 80,000 tahun satu waktu. Kalau 5 waktu 400,000 tahun. Pasal Tuhan pandang satu hari, Tuhan pandang 1000 tahun kita pandang. Pasal pusingan alam satu hari, Tuhan tak pandang alam dunia ni, bumi ni. Allah tak pandang seluruh dunia ni, seluruh alam pusing 1000 tahun. Untuk masuk orang ke 80 tahun Tuhan itu, belum 80,000 tahun. Kalau tak sembahyang langsung, berapa lama pula? Cerah masa depan. Jangan sekali-kali tinggalkan sembahyang. Jangan. Susah bagaimana pun, sakit bagaimana pun, mesti sembahyang. Atau pokok pun sembahyang, tak kira. Sakit bagaimana pun, teruk kan, tak boleh sembahyang. Diri, duduk, baring, mata, hati. Maknanya sembahyang sesuatu ibadat yang tak tinggal. Kalau puasa pun tinggal, haji pun tinggal, zakat pun tinggal, juga tak ada. Sembahyang tak boleh. Sebab ini tuan sekalian, kita bayangkan bahawa sungguhnya umur umat Nabi Muhammad SAW ni 60 tahun. Pasal umur dia, Tuhan sayang umat-umat ni. Pasal apa sayang? Pasal sayang mati cepat. Pasal bila panjang umur, banyaklah dosa.
Orang zaman dulu umur panjang, dia tinggi-tinggi, hebat-hebat, bergerak bumi ni di jalan lawan Allah Ta'ala. Orang saya mengamat, kalau umur pendek, orang pun pendek-pendek, supaya ingat lemah gitu. Barulah kita akan berjaya daripada mahsyar besok. Kita bayang daripada mahsyar bagaimana agak-agak. Jalan kaki dari kubur kita kepada mahsyar. Jalan kaki, tak apa je, panas. Ada yang kepala ke bawah, kaki atas dalam. Lidah jalan, lidah jalan. Sebab Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana ada lidah Rasulullah? Allah Ta'ala boleh melenggan orang kakinya, orang juga melenggan dengan lidahnya. Buncit pun macam gunung, gatal macam-macam, muka macam babi ada, bau ada, Tuhan panas. Cuba kita bayang. Mudah-mudahan Allah lindungi daripada kapal yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya orang yang sibuk dengan dunia ini, selanjutnya dihisab-hisab yang amat berat. Man kisah hisab ulriba, barang siapa yang disusahkan hisabnya akan diazab. Wa amma man utiya kitabahu yamini fa sayhasbu sabiyasra, ada pun orang yang diberikan kitab amalan dengan kanannya, hisabnya yang mudah. Hisab mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u thubura, barang siapa yang diberikan kitab amalan dengan tangan kiri, dengan belakang tangannya, maka dia akan menerukan kepada kecelakaan. Celakalah. Tak guna cakap dalam itu. Tak guna menyesal. Menyesal mesti sekarang. Nak senang susah, biar kayak orang yang susah sekarang, tak apa. Itu sebabnya orang beramal susah nak beramal, buat juga. Pasal mengenangkan balasan Allah Ta'ala. Balasan dunia tak dapat takut, orang kerja saja Allah tak takut. Itu pun orang takut. Akhirat orang tak takut. Yang akhir sekali di balas api neraka. Kita takut. Yang demikian tuan sekalian, kita harapkan mudah-mudahan kita doa siang malam, berdoa jangan lupa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min azabil qabri wa fitnati min azabin nar. Ya Allah, mohon kepadamu keridhaanmu dan syurgamu, dan aku lindung kepadamu daripada azab kubur dan fitnah kubur dan azab api neraka. Mudah-mudahan. Memanglah tuan, kalau kita mati tak tahu apa kita mati. Orang buat apa pun dia ikut masuk kubur. Bila-bila kita ada orang mati, tengok. Jangan tak tengok. Tu sunat tengok. Sunat orang sakit pergi, orang mati pergi, dan ke kubur pun sunat. Itu kan intai orang kubur. Tengok masa dihantar kubur 6 kaki tu, jauh ke dalam tu. Saya tinggal seorang-seorang. Semua orang kita ni semua akan pergi. Wahai bakal-bakal jenazah sekalian, akan bila masuk kubur tu, di muka orang punya apa, muka sekejap, tengok last kopik, habis, tutup. Ambil kapan, tutup. Ambil tanah, tutup, habis, balik. Siapa sayang kita? Tak sayang dah. Menangis lah, isteri kita menangis lah sehari 2 hari, suami menangis sehari 2 hari, bukan? Tak lama kahwin je. Isteri kita 4 bulan 10 hari je menangis. 4 bulan 10 hari orang pun pinang dia. Boleh tak? Boleh lah, kahwin lah. Suami lagi-lagi. Masa cerita satu cerita, seorang isteri, seorang isteri meninggal,
suami hari-hari dia sayang. Orang tanya pakcik sayang, orang hari dia urus. Ialah waktu dia meninggal dia pesan, bang kalau saya meninggal abang jangan kahwin-kahwin, melainkan dah tumbuh rumput abang kahwin. Jiwa dia lari. Nampak tak? Yang sayang pun habis. Sekejap je. Macam seorang perempuan ni juga, dia telefon saya, Ustaz, ada seorang kawan, dia kata suami yang meninggal, dia bersumpah tak nak kahwin-kahwin, Ustaz. Jadi baru ni orang Pinang dia boleh kahwin tak? Saya tahu bukan kawan dia lah. Saya dalam kali bila suami meninggal, jangan sebut apa-apa, dia nangis sudahlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je doa dia. Tak ada. Sambung sikit, Allahumma khluf li khairan minhu. Itu doa. Doa apa kenapa tu? Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khluf li khairan minhu. Mana pun, ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih lagi. Habis. Itu dua musliman. Banyak lagi. Saya nota tak baca lagi. Boleh kamu ni? Tunggulah saya baca. Jadi insyaAllah sambung tahun depan. Mudah-mudahan ceramah kita pada malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya menangkan kelas kita pada malam ini, saya ada bawa buku dari ini, Al-Quran, penyembuh penyakit, dan buku ni cukup bagus untuk dibaca dan untuk diamalkan. Pas saya bila saya baca tak puas, bila baca. Yang keduanya, kami ni ada program baru minyak zaitun yang telah dikapsulkan, dalam kapsul. Tentang kita maklum minyak zaitun ni dalam Quran tin zaitun disebut dalam Quran tu minyak kelebihan yang banyak. Jadi saya berusaha untuk merealisasikan minyak zaitun ni, kerana biasanya minyak zaitun orang minum itu je, tak larat minum dia. Tapi khasiatnya cukup hebat, sampai 16 khasiat ada dalam minyak zaitun, termasuk menghilangkan kolesterol, penyakit darah tinggi, yang manis, dan yang hebat, orang tua jadi muda. Kalau dulu ni tak gajah, tak tua kan. Sekarang ini dalam tafsir banyak mencari kelebihan minyak zaitun. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan ni di sana depan. Dan yang ketiganya, ini berasal plastin organik, dan RM1 di antaranya akan dihadiahkan kepada plastin. Yang ketiganya, minyak wangi ini mempunyai berbagai khasiat, telah pun dibacakan ayat Quran di sini, dan boleh kelebihan termasuk kanak-kanak menangis dan gangguan syaitan dan sebagainya. Dan tuan-tuan yang tak bawa duit malam ni boleh berhutang. Itu kelebihan. Berhutang dengan kawan-kawan lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma munna alaina bis-safa'i wal ma'rifah wa ahlina bis-sahihal mu'amalah fima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkul 'alaika sunnah wa munna alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika rabbuna bi awaqiyad darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.